daripada kau menggelupur, masukkan elemen seksual dekat media sosial kau. Lepas tu, ya diva pun dapat tahu, menggelupur ya berbilion-bilion gunakan elemen seksual ni untuk dapatkan job. Hey! Jaga sikit. Kau tengok aku. Orang kata aku tak ada job pun, why bother? Aku tak ada job, aku dekat Semang Viral. Memang ia sangat memalukan. Kenapa? Tak payah tanya. Walaupun korang dapat perhatian, korang dapat likes, yang selalu buat macam ni, orang yang sunyi, attention seeker. Mungkin orang keliling, kawan-kawan, family tak ambil berat pasal dia. Tapi pucuk pangkalnya adalah orang tu sendiri. Mentality, mindset, kita boleh sedar dan kita boleh tahu apa yang kita buat tu. Dedah sana, dedah sini, sepatutnya tak berlaku lah. Assalamualaikum dan kembali bertemu dalam Semang Viral yang pantas tapi padat dengan ilmu dan juga iktibar bersama sebagai ibrah di sebalik apa yang kita lalui setiap hari. Baik, malam ini saya nak kongsi tentang satu perkara yang penting di mana ada juga selebriti yang muat naik tentang badannya yang menampakkan sisi-sisi yang mungkin tak sesuai ditonton tetapi dengan caption yang mungkin agak mengelirukan. Ada elemen Islamik di situ sebab katanya itu ujian. Jadi wajarkah begitu? Dan bersama dengan Ustaz Muzaffar Suki untuk berbincang isu ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, dalam Islam memang kita jelas ya, ada panduannya tentang aurat bagaimana. Sekalipun dalam bidang seni, pasti juga perlu jaga batasan yang sepatutnya. Sebab seni pun juga satu cabar rezeki yang perlu dijaga keberkahannya. Namun bagaimana Ustaz melihat ada yang suka gunakan elemen yang seksual, yang mungkin agak erotik, yang tak sesuai ditayang kepada umum demi meraih pujian ataupun untuk sensasi, kontroversi demi menaikkan nama Ustaz. Perkara pertama yang kita kena faham bahawa cari rezeki ni satu benda yang Allah suruh kita cari, Allah suruh kita buat macam mana pun yang halal. Dan kemudian dalam kita mencari rezeki tu kita kena pastikan jangan ada termasuk unsur-unsur yang tidak sepatutnya. Maka kalau ikut daripada sudut aurat lelaki ni, mazhab Syafi'i dan juga Hambali menyatakan antara pusat dengan lutut lah. Bila sebut pusat dengan lutut ni tak adalah orang pergi shopping mall tak pakai baju kan. Orang pergi surau masjid pun dia kata aurat kalau macam tu pakai plekat, tak payah pakai baju. Tapi sebenarnya Islam ni dia cantik. Sebab tu Allah sebut dalam surah A'raf pada ayat 26, "Walibasut taqwa dzalika khair." Pakaian takwa maksudnya cantik, indah, lawa, jaga serba-serbi, menutup aurat, maka itu antara benda yang sangat cantik. Semua yang dibuat itu, saya kata kalau separa bogel ke apa ke semua, untuk tujuan mendidik. Akan ini termasuk dalam niat yang tak menghalalkan cara. Baik. Dia asalnya ialah al-ghayah la tubariru wasilah. Iaitulah matlamat dia takkan menghalalkan satu cara yang diharamkan. Jadi matlamat asal tu mungkin baik tetapi cara itu juga kena baik. Sebab tu konsep Islam ni, sebab Nabi sebut dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang memulakan sesuatu yang baik maka diikuti oleh orang lain, dia akan dapat pahala tanpa dikurangi sedikit pun. Siapa yang memulakan satu benda yang tak baik, yang tak cantik, yang tak elok, orang hentam, orang apa dan sebagainya, maka waktu tu dia akan dapat share sekali terhadap apa yang berlaku. Sebab apa? Fitnah itu mati, fitnah itu tidur, jangan dihidupkan. Ada juga yang macam pandai-pandai buat hujah sendiri kita. Zaman sekarang kalau nak maju, kalau ikut sangat hal haram ni tak ke mana. Jadi takut ada yang popular, yang mungkin ada pengaruh, cuba memberikan nasihat yang salah. Takut ada yang terpengaruh dan terikut dengan fahaman susang sebegitu. Secara umumnya, kita boleh tahu bahawa sebenarnya kita bukan dipegang oleh ramai orang. Bukan dipegang oleh cakap-cakap orang. Tapi dipegang oleh apakah stand ataupun hujah dalam agama kita. Jadi kalau kita kata cakap orang tu kata boleh orang ni, maka saya ingat dekat sini hukum pemerintah iaitulah mengangkat semua kekeliruan yang ada. Maksud pemerintah ni adalah jabatan fatwa, jabatan JAKIM dan sebagainya. Maka sebab tu mesti wilayah mereka keluarkan satu fatwa garis panduan menutup aurat, iklan dan sebagainya ni. Kalau mengandungi unsur-unsur seperti tadi tu, maka dia punya pendapatannya ataupun perkaranya tidak dibenarkan. Maksud tidak harus, kerana apa? Mengandungi perkara-perkara yang boleh mendatangkan fitnah. Sebab tu kata Saidina Umar Khattab radhiyallahu anhu menyatakan ittaqu mawdi'al at-tuhum. Kamu berhati-hati tempat-tempat yang boleh mendatangkan tohmah. Ustaz, kalau gambar tu diposting secara publik ya, secara umum, adakah kita boleh menegur juga secara umum ataupun kena juga kita berlapik, kita buat mesej peribadi ke untuk menegur perbuatan yang salah itu? Pertama, Nabi sebut kepada kita adalah ad-dinu nasihat. Agama ni nasihat. Sebab ada orang dia pertama dia mungkin tergelincir, ada orang dia rasa dia betul tapi hakikat dia salah. Agama tak memandang dia betul. Apa perbuatan yang dia lakukan itu? Maka kita sebagai orang yang ada kesedaran masyarakat, kunci syurga bukan dekat kita. Sebab ada orang kata ni calon neraka, yang ni calon syurga. Kunci itu adalah milik Allah dan kita boleh berhak untuk bagi nasihat. Kita nak kecam ke nak apa, jangan. Kerana ia adalah satu perkara yang kadang-kadang membuat orang lebih jauh daripada agama.
Dia mungkin nak kembali tapi tengok orang duk kecam, baca semua tu daripada 1000 komen, 999 semua kecam dia. Satu je bagi semangat agak dia. Maka sebab tu kita kata agama ni agama bawa nasihat kebaikan, boleh secara PM, boleh secara DM, boleh secara umum, tapi ayat perkara yang kita nak cakap, nak tulis mestilah benda yang betul. Sekarang ni ramai yang cuba berniaga. Antara yang paling laris ialah tentang menjual mungkin ubat kuat ke, yang besi ciri dalaman ke, pakaian ke, apa-apa saja untuk mengetatkan ke apa sajalah ya. Tapi yang tak sedapnya bila mana gunakan gambar-gambar yang agak saya rasa tak sesuai lah, dengan mungkin caption yang menjengkelkan, kemudian pakaian tak pakai baju semua. Jadi macam mana Ustaz? Nak cari rezeki tapi mereka terpaksa menjual elemen sebegitu demi meraih perhatian dan keuntungan. Dia sebenarnya perkara ini barat dahulu ke depan. Jual tayar pun pakai perempuan. Saya tak tahu apa kaitan tayar dengan perempuan kan. Jual peralatan kereta, jual kereta, semua nak pakai perempuan kan. Letak rambut tak tutup aurat apa semua. Jadi asalnya kita pun nampak nak pergi ke situ. Sebab kita tak tahu di manakah garis panduan yang tepat, maka sebab tu Mufti Wilayah dan sebagainya fatwa mengeluarkan bahawa jangan ada iklan-iklan yang seperti ini. Kat media sosial ke, dekat mana pun, semua iklan-iklan itu adalah bertujuan untuk perkara-perkara yang nampak ada unsur-unsur lucah dan sebagainya. Maka sebab tu dia perlu dijaga. Perhatikan betul-betul siapa-siapa di luar sana nak buat marketing, nak buat apa, maka jangan buat iklan-iklan yang seperti itu. Tapi ceritanya iklan macam tu orang suka. Oh, itulah dia. Suka dia tak menjadikan benda tu boleh. Adakah kita bersubahat adanya ada yang tukang rakam video ke, tukang edit gambar ke, dia mengiyakan ataupun seperti meredakan perbuatan iklan itu. Padahal dia juga menyumbang kepada kreativiti demi menjadikan iklan yang terlampau itu, Ustaz. Dia gini, sebab tu Imam Ahmad kata apakah maksud syubhah itu? Dia adalah satu benda kita tak tahu punca, satu hal. Yang kedua, dia sama di antara benda yang betul, benda yang salah. Dia kadang-kadang daripada sudut perkara tu kita kena faham betul-betul dia ada berapa keadaan tu yang diharuskan. Contohnya kita kata dia memang non-Muslim, takkan nak suruh dia pakai tudung. Contohnya kan, dia ni memang jenis tak tutup aurat pun dekat luar apa semua. Maka kalau tengok perbincangan fatwa Mufti Wilayah, di sana ada keringanan. Tapi kalau dia ni memang promosi itu tujuan utama dia, maka semua yang terlibat itu dibimbangi, ditakuti, ada saham dekat situ. Dia begini, untuk menarik perhatian orang ni, orang sanggup buat, ada kadang level agama. Ada kadang-kadang tu meletakkan ini ada dia punya batasan-batasan tertentu dan kemudian sebenarnya dia pakai batasan itu menampakkan apa yang dia buat tu nampak agama. Jadi sebenarnya kita sebab tu masyarakat di luar sana dia kena peka. Maksud dalam bab pakaian, dalam bab apa semua ni dia kena peka. Kalau di sana nampak walaupun ada orang kata ni agama ni nampak kamu nilai sendiri kan, kerana yang penting hati. Jadi kalau yang penting hati, masalah jugalah. Sebab dia perbuatan tindakan juga melambangkan kesopanan, kesusilaan itu, melambangkan cantiknya Islam itu. Maka kedua-dua itu dia mesti diperhatikan. Bukan sekadar cakap, bukan sekadar apa, tapi perbuatan. Sebab tu jangan tinggal kepada perbuatan, hanya merenung kepada apa yang ada dalam hati, apa yang sekian-sekian, maka itu tak dapat diterjemahkan, melainkan tindakan dan perbuatan yang baik dan elok. Jadi sebelum kita keluar posting sesuatu, terutama ini video yang ada pengaruh, yang ada perniagaan, bermaksud betul-betul kena tapis ya. Sebab kita nak menjaga keberkahan dalam rezeki itu, bermaksud kena ada mujadalah. Kadang-kadang Ustaz ada yang kata macam, alah tak apa, dia punya sensasi itu sekejap je, nanti kita akan laris. Kita punya peningkatan jualan akan bertambah. Kita menghalalkan perbuatan itu. Secara umumnya kita tahu impact yang kita akan dapat mungkin tentangan netizen apa, tapi berdasarkan rekod awal ni, di statistik yang dia tahu, tanya kawan dia, tanya apa semua, kalau buat macam ni memang mula-mula tu kena kecam, lepas tu akan laris. Jadi ini satu tindakan yang kita kata menjaga keaiban, menjaga kecantikan, kemurnian Islam itu adalah satu benda yang kita jangan pergi kepada perkara yang mendedahkan kepada bahaya. Jadi kalau contoh kita posting benda yang baik, rezeki halal, benda cantik, benda elok, maka yang tu bila orang tertarik nak beli, dia guna pun happy, penyakit dia mungkin sembuh ataupun produk tu bermanfaat untuk dia, tak ke pahala untuk dia daripada dia memberikan perkara yang tak baik kepada masyarakat. Terima kasih Ustaz. Sama. Sama-sama Suki yang berkongsi fikrah untuk hari ini. Semoga ada iktibarnya dan semoga kita timbang tarik tetapi kita analisis sebelum buat apa saja, termasuk posting di laman sosial dan berniaga demi menjaga berkah dan juga redha ilahi. Jumpa lagi untuk Sembang Viral. Semoga iktibarnya kita bawa pulang untuk mimpi yang terindah. Jumpa lagi. Assalamualaikum.